Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad sayyidul amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim irhamna. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqah. Amma ba'd. Yang saya kasih tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, pengurusi ahli jawatankuasa surau Ihsaniyah, tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT. Alhamdulillah, kita banyak kesyukuran Allah SWT kerana bertemu lagi untuk sekian lama dah tak bertemu pula lah. Puih pengusi menelpon saya kan, macam fail ya, minta maaf banyak kerana memang tak dapat tu, memang fail tu memang tak dapat tu. Jadi mudah-mudahan sedikit sebanyak kita bertemu ni mengeratkan silaturahmi antara kita, memanjangkan doa-doa sesama kita. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan di atas pertemuan kita, apatah lagi dalam pertemuan yang penuh barakah ini, iaitu pertemuan dalam majlis ilmu yang sentiasa didoakan oleh para malaikat dan makhluk-makhluk yang berada di langit, di bumi maupun dalam air, mendoakan kita dengan kebaikan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dikasihi rahmati Allah, malam ni saya nak buka surat 32 kitab Mutiara Al-Fatihah, muka surat 32 kitab Mutiara Al-Fatihah. Kalau macam ni gaya saya jarang-jarang ada ni, lambik lah habis mengaji kitab ni, tak apalah. Tuan-tuan boleh baca sendiri sebenarnya. Saya cuma membimbing sahaja tentang apa yang telah disusun oleh penulis ini, Fadilatul Syekh Ustaz Muhammad bin Abdul Manaf Al-Qari Al-Muqri, dikenali sebagai panggilan Abu Mardiyah. Tuan-tuan yang dikasihi dan dirahmati Allah SWT sidang jamaah, fawasil dalam Al-Fatihah. Fawasil dalam Al-Fatihah macam inilah. Sekurang-kurangnya kita memahami sedikit sebanyak tentang ilmu-ilmu yang ada tentang membina Islam ini, membina agama ini. Salah satunya ialah ilmu yang ada dalam hal berkaitan dengan Al-Quran, dinamakan fawasil. Ilmu fawasil dia bukan dalam Fatihah saja, ilmu fawasil itu semua sekali untuk Quran itu, ilmu fawasil. Jadi maksud ilmu fawasil itu ialah ejaannya fa waw alif sad lam, fawasil, al-faslu. Dia kalau dalam bab Resam Osmani dia ada juga bahagiannya al-faslu wal waslu. Ini satu bahagian. Al-faslu putus, al-waslu sambung. Jadi bab putus lah ni. Bab putus ni. Kita bacalah ya, insya-Allah. Saya cuba bagi kefahaman. Ilmu fawasil ini adalah satu ilmu yang membicarakan kaedah atau cara-cara mengira ayat Quran. Tu. Jadi kalau besok orang tanya kita macam mana dia kira Quran ni, apa kaedah digunakan oleh para ulama, ilmu itu namanya ialah fawasil. Fawasil ni ialah satu ilmu yang membicarakan tentang kaedah atau cara-cara nak kira ayat-ayat Quran, sama ada nak menentukan sesuatu itu ayat atau sebaliknya. Jadi besar kerja ni tuan-tuan. Kalau tidak adalah para ulama yang menyusun ilmu ni, payah aja kita, kan? Sebab ditulis ayat Al-Quran tu di zaman Rasulullah SAW, ditulis oleh para sahabat, yang 10 orang sahabat yang tulis itu, dia tak ada bubuh nombor tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim nombor 1 tak ada. Bismillahirrahmanirrahim sambung je, Alhamdulillahirabbil alamin sambung semua. Walaupun ada perkataan amin, tak masuk dalam tu, sebab itu bukan ayat Quran. Itu pun dibincang juga. Sambung pula alif lam mim,
Terus zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi sebanyak-banyak ayat dia tulis 30 juzuk tu punya tabah kan. Ada ulama yang menentukan mana dia ayat. Mana yang jadi ayat, mana yang bukan ayat. Itu hebatnya para ulama ini ya, menentukan keadaan ini. Dia kerja ulama dulu ni besar kerja tuan-tuan. Kita kerja terima je, baca je. Ulama dulu dia mikir macam mana nak menjadikan sesuatu itu seperti Al-Quran itu sendiri, dia mudah untuk sampai kepada kita dan kita mudah nak memahaminya di sudut ayat yang ada berapa, tanpa ragu-ragu tuan-tuan. Genuine ya, autentik, sangat autentik. Kalau kitab Zabur, kalau kitab Taurat, kalau kitab Injil itu kan, jadi Old Testament kan dengan New Testament kan, dia sendiri pun tak terketahuan berapa sebenarnya ayat turun. Dia sendiri pun tak tahu. Jadi dia pun mereka-reka je kan. Mulalah para ulama su' dia mereka-reka. Jadi menjadikan kitab Allah itu diubah-ubah, maka tak sah, buang. Al-Quran lah merupakan kitab yang tepat dari segi nombor ayatnya, berapa ayatnya tepat di segi berapa kalimahnya tepat berapa hurufnya pun dikira oleh ulama fawasil ni. Punya banyaknya tuan-tuan. Maknanya bukan saja-saja nak kira ni, tak, nak menunjukkan bahawa Al-Quran itu adalah benar-benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan kitabullah untuk manusia seluruhnya. Jadi tidak ada sesuatu yang meragukan sedikit pun, sama ada jumlahnya, ayatnya, cara turunnya, sedikit pun tidak ada akan meragukan. Kenapa? Lengkap. Siapa yang menyusun ilmu-ilmu ni? Adalah para ulama. Para ulama yang bertungkus lumus dalam bidang Quran ni dia panggil qurra. Qurra, ulama qurra. Daripada perkataan qira'a, baca kan. Qurra ni ulama yang duduk dalam bab Quran ni. Jadi salah satu ulama yang duduk dalam bidang ini, dia panggil duduk dalam bidang kaedah fawasil ini, adalah dalam ulama qurra ni, iaitu bab Quran. Kalau ulama fiqh, itu cerita ulama tentang ilmu fiqh. Itu je beza dia kan. Kalau dalam bab tauhid, ada pula ulama yang tertentu yang menyusun kaedah dan membicarakan tentang ilmu tauhid itu. Baik. Fawasil ejaannya fa waw alif sad lam, fawasil. Dia jamak, dalam bahasa Arab jamak maknanya plural lah dalam bahasa Inggerisnya. Dalam bahasa Melayu tak ada kan. Dalam Melayu tak ada kan, mufrad tak ada kan. Musanna kan, jamak dalam Melayu tak ada. Melayu ni sama je semua. Kalau anak seorang, anak lah. Kalau anak dua orang anak. Kalau tiga orang anak. 10 dia tak ada. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kalau bahasa-bahasa ini, kalau satu tu mufrad, satu kan. Kalau dua, lain pula. Tapi perkataan yang sama, kalimah sama, cuma diubah bentuk struktur kalimah itu menjadikan ia adalah ramai ataupun menunjukkan seorang atau dua. Banyak atau ramai, jamak ya. Bagi fasilah, fasilah itu satu, fasilah satu. Jadi fawasil banyak ya. Fasilah ni pula maksudnya apa? Fasilah ni maksudnya ialah ra'sul ayah. Ra'sul ayah, ra'sun ayah. Ra'sul ayah ni ialah kepala. Ra'sun kepala. Ra'sun udhunun ainun kan. Budak-budak kan dia tahu tu. Kita pun tak ketahuan mana dia ra'sun, mana ainun, mana udhunun. Dia tak. Tapi budak-budak tadika pandai dia kan, sebab ada lagu kan. Tapi kalau kita dinyanyikan lagu tu pandai je tiba-tiba kan. Itu senang lah, itu kaedah saja ya. Baik. Ra'sun ni maknanya kepala, ra'su, kepala ayah, ayat. Jadi kepala ayat ni iaitu merupakan penghujung atau akhir bagi ayat. Itu dipanggil kepala ayat. Cuma kita ni bersenang lenang lah, tak perlu kita nak fikir mana kepala ayat, tak payah. Sebab apa? Dah ditulis dah, ulama fawasil dah siap dah. Nombor 1, itulah ayat 1. Surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, nombor 1. Itu adalah ayat
yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Contoh Alif Lam Mim nombor 1. Ini ayat yang pertama dalam surah Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin nombor 2. Betul? Jadi kita tak payah fikir mana ayat 1, mana ayat 2. Kita tak payah. Ulama dah siap dah. Ulama fawasil dah siap dah. Cuma menurut pandangan Imam Abu Amru Ad-Dani, dia kata setiap rasul ayat itu adalah fasilah. Setiap kepala ayat itu adalah pemutus. Fasilah, putus. Ya, akhir maksudnya ya. Akan tetapi tidak semua fasilah itu menjadi rasul ayat. Contoh tuan-tuan baca Dzalikal kitabu la raiba fihi. Itu jadi fasilah, putus bacaan tu kan. Hudal lil muttaqin. Jadi terputus bacaan gitu, tak semestinya kita berhenti itu merupakan kepala ayat. Bacaan tu putus itu, tapi itu bukan kepala ayat. Jadi maksud di situ ialah setiap rasul ayat itu adalah fasilah. Setiap nombor yang ada tu, itu memang setiap ayat dia memutuskan satu persatu ayat itu. Tapi tidak semesti yang kita baca putus di tengah ayat tu jadi rasul ayat. Boleh tuan-tuan faham ya? Maksudnya kalau satu ayat yang kita baca tu yang dikira sebagai rasul ayat itu ialah yang ada nombor itu, ya. Nanti tuan-tuan bila kita baca jangan Dzalikal kitabu la raiba fihi. Assalamualaikum. Orang datang rumah kita kata Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Tak boleh tuan-tuan. Itu mana tuan-tuan memutuskan di tengah ayat. Apa mesti buat kalau tuan-tuan nak berhenti baca dah, nak wakaf? Habiskan. Auzubillahi minasyaitonir hudal lil muttaqin. Habis rasul ayat barulah sadaqallahul azim. Itu maksudnya tadi. Jadi tidak semestinya fasilah itu merupakan rasul ayat. Boleh tuan ya? Dia pergi ke situ pula adab dia. Tak bolehlah tengah-tengah ayat kita berhenti. Sadaqallah, tengah-tengah ayat sadaqallah. Tidak wajar tuan-tuan. Dari segi husnul adabnya salah kita berhenti di tengah-tengah ayat itu. Boleh tuan-tuan ya? Faham maksud saya ya? Baik, alhamdulillah. Itu adabnya. Ulama membicarakan tentang fawasil ni. Cara mengira ayat Quran ini dikenali sebagai ulama adat. Siapa ulama dalam ilmu fawasil ni? Ulama adat yang kira tentang berapa jumlah ayat, berapa jumlah huruf, berapa jumlah kalimah dalam Quran ini namanya ulama adat. Ejaknya ain dal alif dal, ain dal dal saja, adat. Ulama adat maknanya ulama kira-kira lah. Adat ni kira tuan-tuan. Ain dal dal ni kira. Kan ada dalam selawat ada kan, adada ni'amillah. Adada tu kira sebenarnya, dikira-kira kan macam tu. Dikira ya. Baik. Dikira tentang nikmat kan, adada ni'amillah ya. Ulama ini dikenali sebagai ulama adat dan mereka terbahagi kepada 7 yang masyhur. Ulama adat ini ada 7 kumpulan yang masyhur. Yang kira ayat Quran ni ada 7. Yang kira berapa surah Quran ni ada 7. Yang kira berapa ada jumlah ayat ada 7 kumpulan tuan-tuan. Kumpulan pertama namanya Madani Awal. Madani Awal. Bila sebut Madani, tuan-tuan dah tentu fahamlah Madani duduk di mana? Madinah. Mani ulama Madinah. Begitu ya. Bila Madani, tu ulama yang duduk di Madinah. Itu Madani. Disebut Madani Awal, iaitu diriwayatkan oleh Nafi' daripada 2 orang gurunya, iaitu Yazid bin Al-Qaqa' dan Syaibah bin Nasr. Yang kedua, kumpulan ini dikenali sebagai Madani Akhir, iaitu yang diriwayatkan oleh Ismail bin Ja'far daripada Yazid bin Al-Qaqa' dan Syaibah bin Nasr dengan perantaraan Sulaiman bin Jammaz. Ulama adat dalam kumpulan Madani ini, mereka mengira ayat Al-Quran semua sekali. Ayat Quran daripada Bismillah, Fatihah sampai
minal jinnati wan nas, dia kira semua sekali jumlahnya 6,217 ayat. 6,217 ayat. Ini ulama Madani. Ulama Makki, ada sabdu tuan-tuan, Makki ya. Yang sebut Makki Maki itu Maki lah kan, bukan Maki, Makki, ada sabdu, ada musyaddadah pada kaf, itu ada sabdu pada kaf, Makki, iaitu diriwayatkan oleh Abu Amru Ad-Dani yang sanadnya bersambung kepada Abdullah bin Kathir, daripada Mujahid bin Jabar, daripada Abdullah bin Abbas, daripada Ubay bin Ka'ab. Tuan tahu kan, Ubay bin Ka'ab ni salah seorang sahabat yang termasuk dalam sahabat yang baca Quran suaranya bagus, sedap, dan sebutannya bagus, sehingga Rasulullah beritahu 4 orang sahabat ni ambillah daripada mereka ini bacaan Al-Quran. Rasulullah pesan kalau nak ambil bacaan Quran, nak ambil pada 4 orang sahabat ni, salah seorangnya lah Ubay bin Ka'ab. Dia pernah dia tempeleng ke Abu Lahab di depan Kaabah. Kenapa? Dia baca Quran depan Kaabah. Dia baca Quran. Dia orang yang sedap baca Quran. Quran tu tepat dibaca dengan hati dia. Maka orang akan berkerumun dengar, tuan-tuan. Orang Arab ni dia tak kira. Kalau dia tak Islam pun, dia dengar Quran ni dibaca, dia berkerumun dengar. Kenapa? Sampai ke dalam pemikiran jiwa dan ruh mereka. Macam satu masa dululah Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala kan, umur dia 5 tahun dia dah hafaz Quran, betul tuan-tuan. Masa umur 9 tahun dia pergi hijrah ke Mekah. Dia duduk di Mekah. Dia duduk dekat setiap hari dia duduk dekat rukun Yamani dekat Kaabah tu, dan dia baca Quran. Siapa yang duduk dengar dia baca Quran tu semua akan menangis. Itu Imam Asy-Syafi'i, tuan-tuan, masya-Allah, hebat. Ya, menangis orang dengar dia baca Quran. Sehingga dia beritahu oleh, kalau orang yang datang begitu, kalau siapa nak dengar baca Quran dan nak dengar betul-betul sampai ke hati sehingga keluar air mata, pergi dekat rukun Yamani. Imam Syafi'i baca di sana. Masya-Allah, tuan-tuan. Kita kalau tak menangis pun, kita bacalah kan, buat-buatlah nangis, tak apa. Dapat pahala, tuan-tuan. Fa illam tabku fatabakau. Ini hadis sahih. Kalau kita baca Quran, orang baca kita tak ada rasa nak nangis, kan? Kita baca pun tak rasa nak nangis. Buat-buat nangis, tuan-tuan. Ini hadis sahih dari Rasulullah SAW beritahu, kalau sekiranya kita baca Quran kita tak dapat menangis, buat-buatlah menangis. Fa illam tabku fatabakau. Kalau tak boleh nangis kau baca Quran, buat-buatlah nangis. Kerana buat-buat menangis itu baca Quran itu juga adalah mendatangkan pahala, tuan-tuan. Hebatnya Quran ni, tuan-tuan, masya-Allah, kan? Koreh betul hati dengar Quran tak nak keluar air mata dah. Koreh betul hati tu kan. Tak apa, buat-buat nangis. Macam tu. Dengan lagu Hindustan nangis pula. tapi tak ada, saya tak kata siapa ni, tuan-tuan. Tak ada lah kan. Tengok sinetron tu menangis tak? Aduh, saya kan. Jadi mari kita bebaskan jiwa kita daripada perkara yang tidak menasabah lah, kita kata, ya. Kita menasabahkanlah. Kenapa? Berdasarkan pada hadis Rasulullah SAW memberitahu, menangislah kamu ketika baca Quran. Kalau kamu tak boleh menangis, buat-buat nangis. Buat-buat nangis pun ada. Ini bukannya gurauan, bukan main-main, tapi ini adalah pesanan daripada Rasulullah SAW. Nak menunjukkan apa tu di belakang dia. Korehnya hati kita ni, kan? Payah nak keluar air mata dengar baca Quran. Tapi benda lain kita boleh nangis, kan? Yang tak kono-kono pun, kan, tak datang, belum tentu datang pahala lah, nangis gitu. Tapi ini pasti datang pahala, tuan-tuan. Nangislah, buat-buatlah nangis baca Quran. Boleh, tuan-tuan. Tapi nangis janganlah sampai tersesak pula, sampai menggugu-gugu pula, kan. Nangis ni maknanya ialah menangis keinsafan. Nangis keinsafan ni mana mengeluarkan air mata. Kerana apa? Rasa hati yang begitu mendalam, dekat dengan Allah, taqarrub dengan Allah. Itu maksud dia, ya. Bukan nangis ngugu, tuan-tuan, lain. Kan baca sikit kan nangis ngugu-ngugu, apa pula pasal itu, kan. Ada ya kaedah nak nangis, bukan sembarangan nak nangis-nangis, kan. Baik, tuan-tuan dikasihi, ulama Makki ni ataupun disebut sebagai ulama Mekah ni, dia kira ayat Quran ini
Jumlahnya semua ialah 6,220. Tuan-tuan pun tanya saya apa pula mula tadi ulama Madani 6,207 boleh. Tiba ulama Maki pula 6,220. Mana 3 ayat lagi hilang? Perkiraan para ulama ini dia berdasarkan kepada ayat-ayat itu sendiri. Sama ada dalam bentuk qiraat. Kita ada 7 qiraat yang masyhur tuan-tuan. Ada 10 pula lagi, tambah lagi 3. 10 qiraat. Jadi kepelbagaian qiraat itu juga mengakibatkan ada dianggap itu sebagai ayat yang penuh, ada tidak dianggap sebagai ayat. Maka keadaan begitu menjadikan perbezaan di sudut khilaf para ulama. Adat ini mengira berapa jumlah ayat Al-Quran. Tapi ayat itu tak berkurang, cukup. Cuma mana nak letakkan nombor ayat itu sahaja. Boleh faham tuan-tuan ya? Kan tuan-tuan kurang pula ayat Quran ko. Tadi tak kurang. Ayat tu tak kurang. Cuma meletakkan di mana ra'su ayat itu saja berbeza. Ya. Kemudian ulama yang berikut ni adalah kumpulan daripada Basrah, disebut Basri. Ya, iaitu diriwayatkan oleh Atha bin Yasar At-Tabi'i dan Asim Al-Jahdari. Kumpulan ulama ini mengira ayat Al-Quran keseluruhan yang ada ialah 6,235. Lebih pula dah lah. Maknanya ra'su ayat itu bertambah. Ayat yang sama tapi kedudukan kepala ayat itu berbeza tempatnya. Ya, baik. Kemudian ulama Kufah lah. Kufi ini Kufah. Iaitu diriwayatkan oleh Hamzah bin Habib Az-Zayyad Al-Kufi dan Sufyan bin Uyainah daripada Ali bin Abu Talib. Mereka mengira ayat Quran ni semuanya ada sebanyak 6,236 ayat. Qiraat kita ialah Imam Asim Al-Kufi. Maka kalau ditanya kita berapa jumlah ayat, ni dia jumlah dia, iaitu kita mengikut ulama Kufi ni sebanyak 6,236 ayat. Boleh tuan-tuan ya. Kemudian ada satu lagi kumpulan dia panggil ulama Dimashqi. Dimashqi ni Damsyik lah, Iraq sekarang lah ya, Damsyik. Iaitu yang diriwayatkan oleh Yahya Al-Dhimari daripada Abdullah bin Amir daripada Abu Darda. Kumpulan Dimashqi ni dia kira ayat Quran ini semua sekali 6,226 ayat. 6,226 ayat. Baik. Dan ulama Himsi iaitu yang disandarkan kepada Syuraih bin Yazid Al-Hadrami. Kalau tuan-tuan tengok Hadrami tahulah mana duduk kan? Iaitu sebelah Yaman. Ya betul. Kemudian ulama adat bersepakat mengatakan bahawa surah Al-Fatihah, sekarang kita tengok surah Fatihah saja. Semua ulama adat mengatakan surah Fatihah ni ada 7 ayat. Mereka bersandarkan kepada dalil yang berikut, iaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ. Maksud dia, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu wahai Muhammad 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang maha agung. Dulu mula-mula kita buka surah Fatihah ni kita tengok tentang nama, betul? Jadi nama surah Fatihah ni banyak kan? Yang masyhur, yang sabit dengan hadis di dalam Quran ada 12 kan. Salah satu ni ialah As-Sab'ul Mathani, Al-Azim kan, Ummul Kitab, Fatihatul Kitab. Ini adalah merupakan nama-nama yang sabit melalui hadis dan Al-Quran. Jadi surah Fatihah saja banyak namanya, sampai 30 lebih nama kan. Tapi yang sabit 12 nama tu daripada hadis dan Al-Quran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud. Alhamdulillahi rabbil alamin
hiya sab'ul mathani alladhi utituhu wal Qur'anul azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin adalah 7 ayat yang diulang-ulang yang telah diberikan kepadaku dan Al-Quran yang agung. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa 7 saja ayat dalam surah Al-Fatihah. Kalau siapa kata 8 ke 6 ke, salah. Dia memang 7 sahaja, ya. Ini disepakati oleh para ulama berdasarkan kepada surah Al-Hijr dan juga berdasarkan kepada hadis Rasulullah SAW yang telah diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Abu Daud. Kata Imam Asy-Syatibi, wa ummul Qur'anil kullu sab'an ya'udduha. Dan ummul Quran surah Fatihah itu semuanya mereka para ulama adat mengiranya sebanyak 7 ayat. Maksud 34. Ulama adat berselisih pendapat dalam menentukan kedudukan ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi ulama adat atau ulama yang dalam ilmu al-fawasil ini mereka khilaf. Mereka berselisih pendapat. Berselisih pendapat itu mana khilaf? Ya, berselisih pendapat tentang menentukan kedudukan ayat dalam surah Al-Fatihah. Ayatnya 7, tapi kedudukan dia tu bagaimana disebut di dalam ini? Pertama sekali ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ahli Makkah dan ahli Kufah sama ada di kalangan Qurra dan al-fuqaha. Ni belakang ni tadi ada ahli Mekah kan, Maki, betul. Kemudian Kufi. Jadi Kufi dengan Maki ni mereka mengatakan bahawa mengira Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat pertama. Dikira ayat pertama. Adapun ahli Madinah iaitu Madani awal dan Madani akhir, ahli Syam iaitu Dimashqi, ahli Himsi tadi kan, kemudian tu ahli Basrah tidak mengira sebagai ayat. Jadi 2 sajalah kumpulan ulama yang kira basmalah itu Bismillahirrahmanirrahim itu sebagai ayat. Manakala ulama yang lain 3 lagi tak kira, 5 lagi tak kira. Dia kira yang basmalah itu bukan daripada surah Al-Fatihah. Maka nanti kita dengar nanti kalau kita pergi Mekah, aduh tak baca basmalah apa tu? Menunjukkan mereka itu mengikut ulama daripada Madani lah. Macam tu. Kalau kita baca bismillah, betul? Kuik, betul? Dia tak ada, dia terus Allahu Akbar. Baca iftitah je, habis je. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tinggal basmalah kan. Takut orang kita mufarakah lah dia kan. Apa Imam Makkah ni lupa Fatihah ni, bismillah tu baca tu kan. Tak berlakulah kekeliruan tu tuan-tuan. Kenapa? Sini dah menjelaskan bahawa mereka itu adalah mengikut pendapat ulama al-Madani. Bukannya daripada Makki atau ahli Kufah, ya. Kita sini mengikut bacaan daripada ahli Kufah. Baik. Pada ayat siratal ladzina an'amta alaihim. Tengok yang ni pula. Ahli Mekah, ahli Kufah dia tidak kira ni sebagai satu ayat. Manakala ahli Madinah, ahli Syam, ahli Basrah kira dia sebagai ayat ke-6. Kalau dia kira basmalah tadi, ahli Madinah, ahli Syam, ahli daripada Basrah, Himsi, dia tak kira tu sebagai basmalah tu sebagai ayat. Mana ayat pertamanya ialah Alhamdulillahirabbil alamin, jadi ayat yang pertama. Kita ahli Makkah, ahli Kufi kira Bismillahirrahmanirrahim ayat yang pertama, manakala ahli Madinah ini dia tak kira itu sebagai ayat pertama. Ayat pertamanya ialah Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat ke-6 ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu jadi ayat ke-6 dia. Jadi ayat ke-7-nya mana? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tu jadi ayat ke-7. Kita tak. Bismillah tu dah jadi ayat pertama. Jadi alhamdulillah tu ayat kedua. Kemudian tu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu jadi ayat yang ke-7. Di sinilah selalu berlaku
perbincangan yang hangat juga pada ayat siratal ladzi ini. Sebab kita ahli Kufah, ikut ulama Kufah kan, Hafsan Asim Al-Kufi, kita baca dan mengikut fiqh pula Imam Syafi'i menyebutkan bahawa ini ayat yang ke-7 kan. Elok disempurnakan baca ayat ke-7 ni satu nafas. Sepatutnya macam tu. Sepatutnya macam tu tuan-tuan. Senapeh baca. Napeh somput kan. Tok Imam pun dah lama kan enjin dia kan. Selalu overhaul kan, dah kena overhaul 2-3 kali dah enjin dia kan. Jadi mana nak sampai napeh tuan-tuan, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim kan. Punah habis kan. Maka tidak salahlah apabila kita dalam keadaan yang darurah membaca Al-Quran, sama ada dalam salat maupun di luar salat. Kalau ketika kita tak boleh sampai nafas, berhentilah di mana-mana. Kalau tak berhenti, dia akan nescaya rosak binasa ayat tu nanti. Berhentilah. Kita boleh pilih untuk berhenti. Dipanggil dengan ikhtiyari. Kita boleh pilih mana kita nak berhenti. Sebab kita tahu nafas kita tak sampai. Betul? Jangan duk tebeng, kata orang Terengganu. Duk tebeng juga nak sampai ke baca juga. Padahal nafas tak sampai. Jangan. Ya? Baik. Yang ni tuan-tuan faham ya, insya-Allah ya. Pecahan tu dah faham ya. Kata Imam Asy-Syatibi, walakin alaihim awalan yusqitul muthri wa ya'tadu bismillah. Tetapi alaihim pertama menggugurkan akannya oleh muthri Makki dan Kufi. Mana muthri itu ialah rumus ataupun singkatan bagi ulama Makki dan ulama Kufi. Dia dalam matan biasanya dia akan buat rumus-rumus tu. Nak ringkas-ringkaskan lagi. Orang yang belajar matan dia tahulah. Ni Al-Muthri itu mestilah ulama Kufi dan ulama Makki gitu ya. Dan mengganti akannya dengan bismillah. Baik. Berikut adalah kedudukan surah Al-Fatihah di sisi ahli Makkah dan ahli Kufah. Mari tuan-tuan. Ada ni kita baca lah kan, insya-Allah. 7 ayat dia. Cuba ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sila. Itu ayat 1. Bagi ulama Kufi dan Makki ya, yang kita punya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. 3. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Ini adalah menurut ulama Makkah dan Kufah. Jadi kita ikut yang ni lah. Kita ikut yang ini ya. Tapi kalau kita berimamkan ulama mengikut aliran Madani, tak ada masalah apa, ikut je lah. Dia tetap cukup 7 ayat juga. Cuma basmalah dia tak masukkan sebagai ayat itu saja. Tapi dia baca basmalah tak? Dia baca basmalah, tapi secara sir, secara dia dengar oleh telinga dia saja. Sir ya. Sir tu cara sir ni bahasa Arab rahsia, tapi bukan rahsia. Baca sendirilah, telinga sendiri dengar. Tu sir maksud ya.
Ini berikut adalah ayat-ayat surah Al-Fatihah di sisi ahli Madinah, ahli Syam dan Al-Basrah. Baik tuan-tuan, mari kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Cuba tuan-tuan tengok, kalau musuh sebelah ni 34, Bismillahirrahmanirrahim nombor 1, betul. Alhamdulillahirabbil alamin tu nombor 2. Ni mengikut ulama Makkah dan Kufah. Yang sebelah ni ahli Syam, Madinah, Basrah, tengok Alhamdulillahirabbil alamin tu nombor 1. Sudah tentulah berbeza nombor dia. Jadi ra'su ayat tu berbeza, tapi ayatnya cukup. Tak adalah tak cukup, ya. Bismillah tak baca Ustaz, tak cukup lah. Cukup. Dia baca bismillah, tapi bismillah tu dia tak masukkan dalam ayat tu saja bezanya, ya. Baik, macam mana keadaan kita ni? Patut siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kena baca sedas ni. Parah kan? Jadi sebenarnya kembali kepada hukum tajwid balik, hukum bacaan Quran dalam bab waqaf, al-waqfu wal ibtida. Bab waqaf dan bab nak mula balik bacaan. Kalau napih tak sampai, maka kita boleh wakaf di mana-mana. Sebab wakaf itu ada beberapa keadaan. Satu, kerana kita memang nak wakaf bi-ikhtiari, kita sengaja nak wakaf situ, boleh, tak salah. Harus je. Kita dah tahu napih tak sampai, kita nak berhenti di mana? Alaihim pertama, taklah semestinya kita berhenti siratal ladzina an'amta alaihim, kita berhenti situ, wah, sudah tukar jadi ahli Basrah pula. Tak ada tuan-tuan. Kita berhenti situ, kenapa? Kita pilih nak berhenti situ sebab napih kita tak sampai. Boleh berhentilah, tak apa. Lepas tu sambunglah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Selesai, ya. Jangan duk berkelahi, ya. Sebab ni dalam YouTube keluar ni, ada ustaz kita tu kan, wallahu alam, jadi dia koreh betul. Kalau ikut Imam Syafi'i, kalau ikut ahli Kufah, kena wajib satu napih ni ketika salat. Tak ke buntang mata tu imam kan, ke tuntang dia nak cari napih gitu kan. Timbullah masalah. Tapi tidak ada masalah apa-apa sebenarnya, dah saya jelaskan. Kalau ada masalah tentang bacaan Quran, maka kembali kepada aturan je. Ada aturan dia. Ni bab apa ni kalau kita nak berhenti dan mula balik bacaan? Namanya al-waqfu wal ibtida. Berhenti dan nak mula balik bacaan dia kaedah dia. Terbatuk, terbersin, terputih napih, berhenti je situ, tak ada masalah. Ambil balik tompek yang boleh. Macam tu. Tapi janganlah napih panjang main-main pula, ikut suka-suka nak berhenti mana-mana pun tak boleh juga dah. Napih panjang kan, nak bergaya lebih pun tak boleh. Jangan bergaya tapi apa-apa, jangan, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdub. Oh, makmum dengar belakang. Oi, lain sikit imam ni bunyi dia. Dia berhenti situ, ni tak pernah duduk tempat lain tau. Berkata-katalah hati makmum tu kan, sehingga dia lupa baca Fatihah lepas tu. Tak bolehlah berhenti situ.
Janganlah berhenti tak ketahuan. Kalau kita nafas panjang, habiskanlah bunyi kan sampai waladhdallin. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi apa pun tuan-tuan, cerita yang kesimpulan dia untuk kelas kita ni, untuk apa kuliah kita ni, apa pun yang kita lakukan tentang amal ibadah ni, pastikan ilmunya kita ketahui dengan jelas dan yakin. Seperti malam ni saya dah jelaskan perkara ni, saya harap tuan-tuan tak ada keraguan lagi ya. Tak ada keraguan tentang surah Al-Fatihah yang kita baca dalam solat kita hari-hari. Kalau kita berasa ragu, macam mana kita nak ibadah dengan sempurna tuan-tuan? Banyak rasa bila kita solat lah kita rasa sah ke tidak solat aku ni? Manjang was-was je. Was-was tu menunjukkan bahawa gangguan syaitan dan juga merupakan perkara yang termasuk dalam kurangnya ilmu pengetahuan kita tentang ibadah itu. Maka bertanyalah orang yang tak fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlinya sekiranya kamu tidak mengetahui. Tujuan dia apa? Untuk ibadah ini, menjadikan ibadah kita benar-benar yakin ibadah yang kita lakukan ini, kita berharap Allah terima ibadah kita. Kenapa? Kerana kita dah tahu selok-belok tentang ilmunya untuk ibadahnya. Macam tu. Jangan ada sedikit pun keraguan. Boleh tuan-tuan, insya-Allah. Jadi kita berhenti setakat ni dulu. Azan isyak dah masuk. Mudah-mudahan sedikit perkongsian ini yang saya bacakan daripada kitab ini menjadi bekalan kita untuk kita melakukan ibadah, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa salatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim irhamna. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a warzuqna fahman sadiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.